ahli jawatan kuasa surau, OBT, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengizinkan kepada kita untuk kita sama-sama solat maghrib berjemaah, hadir ke surau ni untuk solat berjemaah. Seterusnya Allah berikan sedikit waktu kepada kita untuk kita sama-sama duduk lepas maghrib mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ni. Walaupun badan letih balik pada kerja kan, ngantuk-ngantuk letih tuan-tuan kerja kan, balik kerja dengan kerja macam-macam benda nak fikir, letih. Jadi datang siap balik rumah pada petang, mandi siap-siap tu datang masjid, sembahyang masjid kat surau solat. Lepas solat ada kuliah, dengarlah, duduk. Itu yang dia cari, tempat-tempat sandar yang selesa kan, supaya dia slow, bunyi pun berceramah pun slow kan, slow ngantuk slow kan. Tak apa pahala tuan-tuan. Tuan-tuan dapat, kalau rasa badan tak selesa cari parking. Saya tak kisah. Saya kalau ngajar orang cari parking saya faham. Letih sebenarnya. Saya pun letih. Saya pagi subuh saya tak ada sini tadi. Saya pagi tadi pukul 5.25 saya keluar. Saya kejar terus ke Kuala Kubu bagi amanat. Pagi ni tadi ada student baru masuk ke Darul Quran. Pendaftaran pelajar baru kena bagi amanat kat sana, bercakap, bagi talk kat sana. 5.20 keluar. Tu subuh tak ada tu. Memang kejar. Apa tu? Lepas daripada Kuala Kubu, kejar ke Universiti Melaya. Masuk U, jaga periksa. Habis periksa pukul 5, drive balik. Ada kuliah maghrib sampai rumah 6.30, siap. Terus datang sini. Memang terasa lah badan. Dah berumur ni kan, dia slow sikit. Kalau dulu muda tu semangat sikit kan. Dah berumur ni rasa lah tenaga tu dah kurang dah. Tuan-tuan kalau nak cari parking lah, saya tak kisah. Cari parking yang selesa. Kalau ada sengantuk-ngantuk tu tak apa, rehat je. Saya tak ada marah yang takut. Boleh rehat kalau kita faham. Tapi duduk dalam majlis ilmu ni bagus. Kita sentiasa berada dan rahmat Allah. Daripada tuan-tuan tidur kat rumah sampai maghrib, dengar berita pukul 8, boleh juga dapat ilmu kan. Tapi duduk kat surau masjid dengan niat nak iktikaf tu pahala dah. Lebih banyak kita dapat ilmu, keampunan Allah, rahmat, boleh ilmu sikit lah. Jadi alhamdulillah, insyaAllah pada malam ni kita sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, rujukan muktabar fiqh mazhab Syafi'i. Kita ambil satu tajuk ni, tajuk salat Jumaat, merupakan karya agung Imam An-Nawawi. Kalau kita mazhab Syafi'i kat Malaysia ni, memang orang kata Al-Majmu' tu orang tak tolak lah, orang pakai Imam Nawawi pula, sebut tu orang pegang lah. Okey, ini dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Dan kuliah kita yang terakhir di sini pada bulan lepas ialah pada bab, kita berakhir pada bab yang berkaitan dengan jual beli pada hari Jumaat. Itu bulan lepas kita bahaskan. Akhir kita 12 hari bulan 6. Inilah 12 bulan 6, sebulan yang lepas. Hari ni 10, sebulan yang lepas. Dan kita berada pada muka surat 134. InsyaAllah pada malam ni kita ambil tajuk tempat mendirikan solat Jumaat. Kita cuba tengok apa tajuk yang kita dah baca sebelum ni. Kita dah sampai muka surat 134 dah. 134. Banyaklah tajuk yang kita bincangkan ni. 134 tempat mendirikan solat Jumaat. Sebelum ni berjual beli pada hari Jumaat, hukum meninggalkan solat Jumaat bagi orang musafir, hukum solat zuhur sebelum luput waktu Jumaat, solat zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat, hukum solat Jumaat pada hari raya, hukum solat Jumaat bagi orang yang ada uzur tetapi hadir ke masjid. Banyak dah kita bincang, alhamdulillah. So malam ni kita masuk tajuk muka 134, tempat mendirikan solat Jumaat. Jadi dibahaskan dalam fiqh mazhab kita ni, nak buat solat Jumaat ni dia kena ada tempat. Bukan boleh main suka-suka kita je. Kita rasa nak buat dekat Padang, kita buat kat sana kan. Ataupun kita rasa kan, dia kena apa ulama' dia bincang. Sebenarnya nak diri solat Jumaat ni perlu ada bangunan ke, tak ada bangunan ke, macam mana? Kerangka yang dibahaskan oleh ulama'-ulama', terutama dalam mazhab kita kan. Dia kata, itu tajuk dia. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata, wala tasihul jumu'atu illa fi abniyatin
mujtami'atin yastawtinuha man tan'aqidu bihimul jum'ah min baladin aw qaryatin. Dia kata, li'annahu lam taqum al-jum'ah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi ayyamil khulafa'i illa fi balad aw qaryah wa lam yunqal annaha uqimat fi badwin. Dia kata, fa in kharaja ahlul balad ila kharijil balad fa sallul jum'ah lam yajuz li'annahu laysa biwatan falam tasihha fihi al-jum'atu kal badwi. Dia kata, wa inin hadamal baladu fa aqama ahlahu ala imaratih fa hadaratil jum'ah. Dia kata, lazimahum iqamatuha li'annahum fi mawdhi' istitan. Dia kata, apa kata pengarang ni, matan dia lah. Setiap tajuk tu dia dapat tangkap matan daripada kitab ni. Itu daripada Al-Majmu' Syarah Ibn Hazm, dia tangkap matan, kata musannif. Musannif ni apa? Pengarang kitab ni. Dia kata, Imam Nawawi dia sebut. Pengarang berkata, apa kata pengarang? Solat Jumaat tidak sah. Dia kata, ni berkaitan tentang tempat nak buat solat Jumaat ni. Dia kata, pertama dia kata, solat Jumaat ni tidak sah melainkan di dalam kawasan bangunan-bangunan yang berhimpun dan didiami oleh orang-orang yang solat Jumaat itu sah dengan mereka. Kita ni kita tak buatlah perangai macam ni. Ini dia bahas ni, maksudnya ada jenis kalau orang nak buat solat Jumaat ni, dia memang suka-suka dia buat dekat luar-luar kan. Kita ni orang Malaysia tak ada perangai macam tu. Cuma tajuk ni adalah, kita ni kan nak buat solat Jumaat mestilah ada bangunan, ada masjid ataupun surau kan. Baru tu tiba-tiba orang tengok tiba-tiba tu buat dekat dalam dewan kan, buat solat Jumaat. Ini kan masjid macam tu kan. Kita tak ada perangai macam tu, tapi dia bahaskan, maksudnya kalau di luar sana ada orang yang pelbagai cara dia berfikir. Macam kita ni orang Melayu, kita ni dah train dah. Nak solat Jumaat ni masjid, surau lah. Surau Jumaat. Tak ada tempat lain kita fikir kan. Cuma ilmu tu kita bincangkan. Maksudnya tempat untuk menjalankan solat Jumaat. So solat Jumaat ni dia kata tak sah melainkan di dalam kawasan bangunan-bangunan. Macam kita lah. Dah ada surau ni, ada bangunan dia yang dia buat khas, tempat solat semua khusus yang berhimpun dan didiami oleh orang yang solat Jumaat. Kita boleh berhimpun dalam ni, kita pun solat Jumaat dalam ni. Dia kata sah dengan mereka. Di pekan ataupun di kampung, sama ada kita buat, kita ni macam satu qaryah lah. Qaryah kita ni jalan Khamis punya, qaryah belah sini memang ada qaryah kita ni, walaupun kita bawah Nurul Jannah, tapi dia dah pecah-pecah. Kita ni macam satu qaryah kat sini. Dia kata di pekan ataupun kawasan pekan. Pekan tu kan dia ada taman-taman, ada bahagian-bahagian. Dia biasa kalau ni dalam kitab-kitab ni dia akan bezakan, ada kawasan pekan, kawasan bandar, kita rasa kawasan bandar, ataupun kawasan kampung. Maksudnya kawasan bandar tak ada kawasan dia punya qaryah dia sampai mana, had-had dia. Kalau kita kampung ni pula had-had dia mana kan. Dia bahagikan gitu. Okey, dia kata, kerana solat Jumaat tidak pernah didirikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kerana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak ada yang dia tajuk ni tadi, tempat mendirikan solat ni. Dia kata zaman Nabi tak pernah dia buat solat jenis dekat luar-luar je. Mesti ada tempat dekat masjid Nabawi. Tak ada Nabi tiba-tiba musafir dekat padang pasir, kebetulan hari Jumaat berhenti kita buat solat Jumaat. Tak berlaku. Minggu itu tak berlaku. Kan? Maksudnya dia kena ada tempat khusus, ada orang kampung yang duduk kat kampung ni, orang bermustautin kat sini, orang bermukim kat sini, yang wajib cukup syarat solat Jumaat dia, ada bangunan, ada tempat, baru kewajipan solat Jumaat itu ada. Kan? Begitu. Jadi lengkaplah nak jadikan solat Jumaat, dia kata. Kerana kata solat Jumaat tidak pernah didirikan pada zaman Nabi dalam bentuk main jalan-jalan dekat luar kan. Dekat padang pasir ke. Dan zaman para khalifah Ar-Rashidin, pada zaman empat khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pun tak berlaku begitu. Melainkan di bandar, di pekan dia buat memang tempat yang khusus, ada bangunan dia. Ataupun macam kita ni di kampung, memang ada surau, memang pihak pemerintah dah gazet kan, dapat kebenaran untuk solat Jumaat. Tempat-tempat begitu sahaja yang berlaku. Maksudnya pada zaman Nabi, zaman Khulafa Ar-Rashidin, begitu kerangka yang ada. Macam kita lah pada hari ni di Malaysia. Kita bahas ni kita tak terasa sangat. Mungkin kalau teks ni bila baca kat negara Arab, dia orang ni ada pandangan-pandangan yang berbeza, jadi terasa lain lah. Dia kata, okay.
Tidak pernah pula diriwayatkan bahawa solat Jumaat ada didirikan di kawasan pedalaman. Tak ada. Tiba-tiba pergi masuk hutan mana-mana buat dah cukup 40 orang buat solat Jumaat itu, tak ada. Ataupun kita pergi zaman kalau negara orang Arab ni pergi padang pasir. Mana padang pasir, jalan-jalan tu, tengah jalan, asal dia kafilah tu ramai, ada 40 orang berhenti, kemudian kita hari Jumaat buat solat Jumaat. Dia tak berlaku gitu. Okey. Kata. Kalau tuan-tuan lah, tiba-tiba naik bas rombongan kan, semua lelaki satu bas kan, ada 40 orang lebih, tengok cukup dah orang ni kan, berhenti tengah jalan hari Jumaat, buat solat Jumaat, tak boleh kata kan, gitu, dia tak cukup, dia kena ada tempat mendirikan solat, dia kata. Jika pada penduduk pekan keluar ke kawasan luar pekan, orang bandar ni lah, dia keluar daripada kawasan bandar dia, bukan kawasan qaryah dia, tempat dia yang diwajibkan solat Jumaat. Lalu mereka mengerjakan solat Jumaat di luar pekan. Dia buat pula. Dia kata jika para penduduk ni maksudnya ramai. Saya cakap tadi, ramai. Kita ahli qaryah ni, jalan Khamis ni, kita beramai-ramai naik bas kan. Kita keluar daripada kawasan sini kan. Pergi naik 2 bas, 3 bas berjalan, pergi ngalir ke puncak alam tu, berhenti pada hari Jumaat. Maka kita buat solat Jumaat itu, contoh dia katakan. Lalu mereka mengerjakan solat Jumaat di luar kawasan dia katakan. Di luar kawasan qaryah kan ni. Maka ia tidaklah harus, fala yajuz, dia kata. Maka tak boleh, dia kata. Tidaklah harus. Kerana tempat tersebut bukanlah tempat kediaman. Bila kita dah keluar tu, walaupun kita ni orang kampung tadi main sini, tapi kita keluar daripada kawasan had kita ni, maka ketika itu bukan tempat kediaman yang rasmi, maka tidak harus. Oleh itu solat Jumaat tidak sah. Tak sah tu. Kalau kita pergi tiba-tiba kita pandai-pandai buat dekat pedalaman luar daripada sini, tidak sah, dia kata. Dikerjakan di tempat itu sama seperti kawasan pedalaman, dia kata. Kita pergi tengah hutan ke tempat-tempat yang memang kita ramai-ramai tu buat solat Jumaat, tak boleh, dia kata itu ya. Tu tajuk dia, tempat mendirikan solat Jumaat. Jika sebuah pekan roboh, kalau kita ni sebuah, sama ada kita dekat bandar, ataupun tiba-tiba jalan Khamis kita ni roboh kawasan sini, bangunan roboh semua, dia kata, lalu para penduduknya tinggal untuk membangunkannya, kena ribut ke apa, terangkat kita punya surau kita ni roboh, dia kata. Lalu para penduduknya tinggal untuk membangunkannya, kita pun buatlah gotong royong sama-sama naikkan balik elok, sedangkan bangunan ni dah roboh. Sebab syarat tadi dia kata kena ada dalam bangunan yang khusus untuk solat Jumaat, dia kata. Lalu para penduduknya tinggal untuk membangunkannya, kemudian tiba waktu solat Jumaat. Sampailah hari Jumaat, tapi tak selesai lagi. Orang kata kena taufan ke apa kan, tak selesai lagi kita baiki ni. Maka mereka wajiblah mendirikannya. Kalau keadaan begitu, sebab syarat tadi asas dia kata kena dalam bangunan. Tapi kalau disebabkan kita dah duduk, memang kita ahli qaryah sini, kemudian datang taufan, terangkat semua. Kita punya atap kita ni betul-betul tinggal kapet je kan, cerah je kan. Tapi kalau keadaan gitu, kita baiki, datang sampai hari Jumaat, maka kewajipan Jumaat tu tetap ada. Kena buat juga. Tak boleh kita ambil hukum luar bangunan, dia kata. Maka mereka wajiblah mendirikannya kerana mereka berada di tempat kediaman. Kerana apa, kata pengarang, Imam Nawawi kata, kita sebenarnya berada di tempat kediaman. Memang kampung kita di sini, rumah kita dekat sini, dia kata. Okey. Itu dia punya matan dia, kerangka asas dia begitu. Dia pergi pada huraian, dia kata. Syarat tempat solat Jumaat. Apa dia syarat untuk jadi tempat solat Jumaat, dia kata. Para ashab kita, maksudnya ulama-ulama dan mazhab kita lah, mazhab Syafi'i, berkata, disyaratkan bagi kesahihan solat Jumaat bahawa ia didirikan di dalam kawasan yang ada bangunan-bangunan. Macam kita ni lah. Yang terhimpun, yang didiami pada musim sejuk atau panas. Maksudnya, didiami pada musim sejuk atau musim panas. Kita sini Malaysia, dia tak ada musim sejuk, musim panas kan, dia sama je kan. Tapi kalau negara berharap sana, sebab dia orang ni jadi bermusim, musim, dia tak boleh kalau macam Jumaat tu musim sejuk baru dia buat, musim panas tak buat, ataupun musim panas je dia buat, musim sejuk tak buat. Itu maksudnya dia tak mendiami betul-betul. Kita sini tak ada isu itu, sebab kita sama je setahun, Khatulistiwa kita cuaca kan. Tapi itu dia kata yang didiami pada musim sejuk dan musim panas. Musim sejuk pun boleh buat Jumaat, musim panas pun boleh buat Jumaat.
Sama. Tak ada pula bila musim sejuk terhenti, musim panas terhenti ke tak. Jadi benda tu dah terangkat hukum tu. Jadi hukum tu bila sabit, apabila dia buat dalam setahun tu full hari tu. Dia kata pada musim sejuk atau musim panas oleh orang-orang yang salat Jumaat itu sah dengan mereka. Maksudnya ada orang yang wajib solat, penduduk ahli qaryah yang cukup syarat semua, maka pada musim sejuk pun dia boleh buat, pada musim panas pun dia boleh buat, barulah tempat bangunan itu diambil kira. Itu syarat dia. Dia kata okey. Disebut ni Imam Asy-Syafi'i dan para ashab, para ulama-ulama ashab dalam mazhab Syafi'i berkata, sama ada bangunan itu dibina daripada batu. Bangunan tu buat daripada batu ke, daripada kayu, tanah, buluh, pelepah atau lain-lain. Sama ada di pekan-pekan, di bandar-bandar yang besar dan mempunyai pasar, atau di kampung-kampung yang kecil. Macam kita ni kedai kampung lah. Nurul Jannah dah satu kan. Bawah Nurul Jannah tu masjidnya kita dah jadi kecil-kecil. Maksudnya di kampung tu dia kecil dia. Atau di kampung-kampung yang kecil. Kita ni kira macam kampung kecil lah. Bawah Nurul Jannah kita ni lagi kecil. Tapi kita ada kebenaran daripada kerajaan. Ya? Okay. Atau di kampung-kampung yang kecil. Atau rumah-rumah bawah tanah. Kalau Arab ni dia ada jenis rumah bawah tanah. Dia buat tempat solat Jumaat. Arab lah negara dia kan. Dia padang pasir boleh bawah tanah. Dia ada jenis bawah tanah. Dia buat macam rumah dan masjid tempat solat bawah tanah. Kan? Tempat kita ni tak adalah. Kau bawah tanah membanjir lah. Saya kalau kat Mesir dulu, sebelah rumah, saya ada rumah sewa. Rumah tu dah ground floor. Sebelah saya tu masjid. Itu masjid. Masjid dia memang 2 tingkat bawah tanah. Kan? Dia Mesir. Maksudnya dia ada bangunan, bawah tu 2 tingkat. 2 tingkat memang masjid. Maksudnya masjid bawah tanah. Adalah. Tempat kita ni kita tak jumpa itu. Atau rumah-rumah bawah tanah yang dijadikan tempat kediaman. Ada spek-spek yang ditentukan dia tu. Jika bangunan-bangunan itu berselerak, yakni terpisah jauh dan tidak terhimpun, dia kata, maka solat Jumaat tidak sah padanya tanpa khilaf. Dia kata, kalau bangunan-bangunan yang dibuat untuk solat Jumaat tu macam ni lah, bangunan ni terpisah-pisah, bukan satu. Dia kena satu, dia kata bangunan tadi yang mula tadi dia katakan di dalam kawasan bangunan yang berhimpun boleh semua sekali. Ni kalau dipisah-pisah kan, kita tak berlaku lah tempat kita, isu-isu ini tak berlaku. Kalau terpisah-pisah dia kata, maka solat Jumaat tidak sah padanya tanpa khilaf. Maksudnya kita memang betul-betul satu bangunan tempat kita solat. Kerana bangunan itu tidak dikira sebagai sebuah kampung. Dia kata. Kalau macam kita nak jadikan ni satu kawasan masjid, kalau macam terpisah jauh-jauh dah luar daripada garis qaryah. Tapi kita dalam konteks kita kat Malaysia ni, penentuan batas-batas ni semua ditentukan oleh pihak berkuasa. Kita just follow je lah. Kan? Cuma kita di bangunan tu memang jelas gini. Border-border tu pihak kerajaan menentukan yang kebenaran yang diberikan. Untuk menentukan keadaan-keadaan bangunan itu terhimpun atau berselerak, hendaklah dirujuk kepada uruf. Uruf ni maksudnya pada kebiasaan. Kebiasaan ialah adat dan kebiasaan majoriti sesuatu kaum atau kelompok dalam kata-kata, amalan dan sebagainya. Ini tak berlakulah tempat kita. Kita tak ada masalah terpisah bangunan-bangunan itu yang menyebabkan kita ni tak disebut sebagai satu qaryah. Itu tak jadi isu pada tempat kita ni. Okey. Kemudian pengarang telah mengabaikan, yakni tidak menyebut pensyaratan keadaan bangunan-bangunan itu terhimpun. Padahal beliau telah menyebutnya dan kitab At-Tanbih, dan mereka iaitu para ashab pula telah bersepakat mengenainya. Kita tak termasuklah tajuk-tajuk bangunan terpisah tu pada dalam suasana kita ni tak ada. Kita memang dalam bangunan yang khusus. Okey, dia masuk tajuk ini, solat Jumaat bagi penghuni kemah. Ni juga tak berlaku kat tempat kita, tapi yang Arab ada kan, dia buat kemah kemudian buat solat Jumaat kat situ. Apa dibincangkan. Adapun para penghuni kemah pula, ni kata Imam Nawawi, kalau orang buat kemah kemudian dia buat solat Jumaat macam mana, dia kata, jika mereka berpindah dari tempat tinggal mereka pada musim sejuk atau musim panas, maka solat Jumaat tidak sah di tempat tersebut tanpa khilaf. Itu asasnya bila nak buat solat Jumaat ni, dia kena betul-betul kita mustautin. Betul kita jadi penduduk qaryah yang jelas.
Jadi warga negara satu-satu tempat itu kan. Kalau jenis berpindah randah ni, musim sejuk baru duduk di situ. Musim panas dia pindah tempat lain. Jadi dia bukan betul-betul mendiami satu-satu tempat itu. Buat kemah kan. Musim sejuk di sini. Besok pindah kemah tu ke tempat lain. Kita tak ada. Tempat kita ni tak ada, tak berlaku begitu. Maka kalau ada begitu, dia ikut dalam pandangan mazhab kita kata tidak sah solat Jumaat dia kata. Kedua dia kata, jika mereka kekal di tempat tersebut pada musim sejuk dan musim panas. Memang musim sejuk, musim panas dia ada kat situ. Dan kemah-kemah mereka, ni isu bila buat kemah ni, dan kemah-kemah mereka pula berhimpun antara satu sama lain. Dia buat macam kelompok kemah yang dekat-dekat sekali. Maka terdapat dua qaul yang diceritakan oleh Al-Qadhi Abu Tayyib dalam ta'liqnya. Ibnu As-Sabbaq dan Al-Mutawalli, pengarang Al-Uddah, iaitu Abu Abdillah At-Tabari Asy-Syashi dan lain-lain, iaitu kalau jenis memang musim panas dan musim sejuk, dia memang tak pindah, duduk situ. Tapi isunya dalam kemah, buat kemah, beberapa kemah dia buat gitu. Satu, dia kata kaul yang paling sahih antara dua kaul ini ialah dengan sepakat kata para ashab rahimahullah, solat Jumaat tidak wajib. Tak wajib ke atas mereka dan tidak sah daripada mereka. Maksudnya kewajipan dua tak wajib, kemudian tidak sah. Itu kaul yang sahih. Yang pertama dia, sebab dia kata ada beberapa pendapat jenis kemah. Tadi dia kata musim panas, musim sejuk berpindah, confirm tak sah. Tapi kalau musim panas, musim sejuk, dia duduk juga kemah tu, bertempat itu beberapa kemah, dia kata, kaul yang sahih dia kata, dia tak wajib. Satu, tak wajib, kemudian tidak sah, dia kata. Inilah yang diputuskan oleh majoriti ashab. Maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i dia kata begitu. Dia kata, inilah juga kaul Imam Malik. Dalam mazhab Maliki pun kata gitu. Dan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi pun kata gitu. Dia kata, itu yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata, yang nombor dua, solat Jumaat wajib ke atas mereka dan sah. Tadi pertama dia kata tak sah. Kalau ambil pendapat yang kedua, solat Jumaat ke atas mereka, solat Jumaat wajib ke atas mereka dan sah daripada mereka. So, datang pendapat yang kedua pula, dia kata, boleh. Kalau musim panas, musim sejuk, kemah tu maintain, beberapa kemah, buat sah. Boleh. Itu pandangan yang kedua. Ini dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Buwaiti. Inilah juga kaul Imam Ahmad dan Daud. Wallahu a'lam. Dia kata, okay. Maksudnya Imam Syafi'i ada kaul dia begitu. Tapi kita tak berlaku lah kita ni bukan jenis buat kemah. Ni jenis Arab lah ni kan. Yang duduk jenis padang pasir, buat kemah, duduk menetap. Musim panas, musim sejuk, duduk situ kan. Jadi dia kata pun boleh. Kita tak adalah kat sini. Sekadar ilmu tu lah kita tahu. Okey. Kemudian kata pengarang, para ashab kita berkata, tidaklah disyaratkan bahawa solat Jumaat didirikan di masjid. Kata, para ashab kita, ulama-ulama dan mazhab Syafi'i kata, tidak disyaratkan bahawa solat Jumaat didirikan di masjid. Tak menjadi syarat. Solat Jumaat tu kena buat dekat masjid, dia kata. Bahkan ia boleh didirikan di tempat lapang yang terbuka. Dengan syarat, adalah syarat-syarat dia letakkan. Dengan syarat tempat tersebut termasuk di dalam kampung ataupun pekan. Maksudnya dalam qaryah kita ni, memang kita letakkan tempat khusus, tak semestinya dalam bangunan. Ini tadi kita huraikan asasnya kena ada bangunan. Ini para ashab kita berkata, pandangan lagi dia kata kan. Dia kata tak wajib. Maksudnya, tapi kalau dalam qaryah kita ni, kita khususkan satu tempat yang lapang, boleh buat untuk solat sama ada di bandar ataupun di kampung, serta dikira sebagai sebahagian daripada kawasan qaryah kita ni dalam sini ataupun kawasan sesuatu pekan itu. Maka dia kata boleh. Tidak disyaratkan. Solat Jumaat tu kena betul-betul dalam masjid. Boleh juga pandangan berlaku begitu. Itu juga pandangan. Okey. Kemudian dia masuk tajuk solat Jumaat di luar kawasan pekan, bandar ataupun kampung. Bagaimana tak solat Jumaat yang buat di luar? Di luar. Oleh itu, jika mereka mengerjakan solat Jumaat di luar pekan ataupun kampung, luar kawasan bandar ataupun kawasan kampung, maka ia tidak sah tanpa khilaf. Sama ada berdekatan dengan pekan ataupun berjauhan daripadanya. Sama ada mereka mengerjakannya di tempat yang tertutup ataupun di tanah lapang. Sebab syarat tu dia mesti dalam qaryah ataupun dalam satu-satu bandar, dalam kawasan yang khusus. Kalau luar tu dia buat, tak boleh. Tak
tak sah. Tadi dah ada dah pada dia punya matan dia. Dalilnya ialah Nabi SAW bersabda, dia kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah wahai para sahabat dan umatku sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Tengok Nabi tak pernah buat luar daripada Madinah tiba-tiba main tempat hang, luar daripada qaryah, luar daripada kampung, luar daripada kawasan satu bandar tu dibuat pergi padang pasir mana. Nabi tak pernah buat begitu. Itu asasnya. Baginda SAW pula tidak pernah mengerjakan solat Jumaat sedemikian, dia kata. Tu kalau kita naik bas pergi ramai-ramai, on the way berhenti Jumaat kita buat solat Jumaat. Itu dikatakan luar kawasan. Dia kata, jika tak boleh. Dia kata, solat Jumaat di kampung atau pekan yang roboh. Ini dia syarah tadi lah. Tadi matan dia dah ada. Sekiranya bangunan-bangunan kampung atau pekan itu roboh lalu para penduduknya tinggal untuk membangunkannya, maka wajiblah solat Jumaat ke atas mereka di kampung atau di pekan. Sama ada solat Jumaat ke atas mereka, sama ada mereka tinggal di tempat-tempat yang beratap dan yang bernaung ataupun tidak, kerana kampung atau pekan itu terdapat kediaman mereka. Inilah dinaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh para ashab yang tadi kita sebutkan. Kalau roboh, kemudian kita memang tempat kawasan kediaman kita kan, kita baiki, tak sempat siap, maka Jumaat tu tetap wajib. Al-Qadhi Abu Tayyib rahimahullah berkata, tidak mungkin digambarkan kesahihan salat Jumaat di sisi Imam Syafi'i di tempat yang tiada bangunan, melainkan dalam persoalan ini sahaja. Dia kata Qadhi Abu Tayyib ni, Imam Syafi'i ni jenis cukup jagalah, maksudnya semayang tu kena ada tempat yang selesa, kena ada bangunan. Tapi dalam keadaan roboh kan, kemudian kita membangunkan dia dan kita ni ahli qaryah, ada di sini kediaman, maka dibolehkan, kata ni. Habis tajuk tu tentang kediaman. Kita masuk tentang tajuk bilangan ahli solat Jumaat. Okey. 40 orang ke, 39 orang ke, 39 masuk imam, 40 masuk imam ke, tak cukup 40 orang ke, macam mana, apa cerita dia? Sekarang ni tajuk bilangan ahli untuk solat Jumaat ni. Berapa yang sepatutnya? Kita COVID ada 3 orang lah, 5 orang, semua dia ceritakan ni. Dia ambil lah pandangan-pandangan lain kan. Kita tengok mazhab kita macam mana. Yang lain berapa orang? Boleh 2 orang, 3 orang sembahyang Jumaat. Kita tengok okey. Qala al-musannif rahimahullahu taala, dia kata, wala tasihul jum'atu illa bi 40 nafsan. Dia kata, lima rawa Jabir radhiyallahu anhu qala madatis sunnatu anna fi kulli thalathatin imaman wa fi kulli 40 fama fawqa dhalika jumu'atan wa adhan wa fitrah. Dia kata, wa min syartil adadi ay yakunu rijalan ahraran uqala muqimin fil mawdi' fa amma an-nisa'u wal 'abidu wal musafiruna fala tan'aqidu bihim al-jum'ah li'annahu la tajibu 'alaihim jum'ah fala tan'aqidu bihim kasibyan. Dia kata, wa hal tan'aqidu bimuqimina ghairi mustautin fihi wajhan. Dia kata, okey. Satu, qala Abu Ali bin Abi Hurairah radhiyallahu anhu, tan'aqidu bihim bi'annahu talzamuhum al-jum'ah fan'aqadat bihim kal mustautin. Dia kata, dua, wa qala Abu Ishaq rahimahullah, la tan'aqidu bihim li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Arafat wa kana mahu ahlul Makkah wa hum fi zalikal mawdi' muqimun ghaira mustautin falawin aqadat bihimul jum'ah la aqamaha. Apa matan dia, kata pengarang. Kita tengok matan dia dulu, lepas kita beri syarah dia. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dia kata solat Jumaat tidak sah. Dia kata, ini bagi kita lah, mazhab Syafi'i ni, Imam Nawawi dia sebut, solat Jumaat tidak sah melainkan dengan 40 orang ahli solat Jumaat yang cukup syarat. 40 orang tu macam mana? 40 orang yang kena ada tu ialah ahli solat Jumaat yang cukup syarat. Saya pernah pergi ke Sabah dulu, duduk ada program kat sana, pergi kat masjid hari Jumaat. Duduk sampai duduk tunggu orang. Dia duduk tunggu orang, tak cukup 40 orang. Cukup kita bukan ahli dia pula, dia nak tunggu ahli dia. Kita musafir kan. Duduk tunggu, saya tengok jam, dah pukul 2.30 lah. Tengok, baru nak cukup kan. Suasana sana lah kan. Okey. Maksudnya, melainkan dengan 40 orang ahli solat Jumaat yang cukup syarat. Macam mana? Tengok ahli solat Jumaat syarat tu macam mana? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dengan katanya madatis sunnah
anna fi kulli salasatin imaman wa fi kulli arba'ina fama fawqa dhalika jum'atan wa adhan wa fitrah. Dia kata sunnah telah berlalu. Memang Nabi SAW amalan Nabi itu sunnah Nabi, yakni telah diamalkan sejak zaman Nabi SAW, bahawa dalam setiap 3 orang perlu dilantik seorang imam. Maksudnya kita ni sunnah Nabi ni kalau bergerak ke mana-mana, kalau bertiga, seorang dia mesti lantik jadi ketua. Kalau keluar tu seorang kena lantik jadi Amir Sab. Kalau ada 3 orang, seorang kena jadi Amir Sab. Itu standard kalau 3 orang. Itu sunnah Nabi. Dan dalam setiap 40 orang atau lebih daripadanya perlu didirikan solat Jumaat. Solat Aidil Adha ke, solat Aidil Fitri ke, ada syarat di 40 orang. Itu diriwayatkan daripada Jabir. Maksudnya Nabi SAW memang itu amalan dia. 3 orang, seorang kena jadi ketua. Cukup 40 orang, satu tempat ada kediaman, kena buat Jumaat. Okey. Cuma kita sini tak ada lah, main suka-suka buat Jumaat walaupun kita mungkin. Kita ni kena ada kebenaran daripada pemerintah. Itu kena jagalah hukum-hukum setempat, hukum-hukum negeri dia. Antara syarat bilangan 40 orang tersebut ialah mereka merupakan yang dia katakan syarat tadi. Syarat ahli solat Jumaat yang cukup syarat tu apa dia? Dia kata antara syarat bilangan 40 orang tersebut ialah mereka merupakan seorang lelaki. Betul-betul lelaki. Perempuan tak ambil kira. Separuh lelaki, separuh perempuan pun tak kira. Dia kata yang betul-betul lelaki. Kalau jenis hai-hai tu, itu kena bincang lain lah. Kena tengok ni betul-betul. Dia kata jantan. Betul-betul jantan. 40 lelaki. Okey. Satu lagi, kemudian merdeka. Kalau hamba tak boleh, kita ni tak adalah hamba kan. Maksudnya betul lelaki merdeka, dia kata. Yakni bukan hamba, dia kata. Berakal waras. Yang ketiga, cukup waras kan. Akal dia cukup sempurna. Kalau orang yang separuh saja akal, kadang ada jemaah tu kan, setengah tempat tu dia ada jemaah dia ahli qaryah ada. Lelaki okey semua tapi dia macam separuh-separuh pening-pening dia. Itu tak boleh ambil kira. Maksudnya untuk solat Jumaat, jadikan dia dah 40 tu tak boleh. Dia tak boleh ambil kira. Dia kata berakal waras. Kan? Dan tinggal di tempat solat Jumaat. Tempat tu. Dalam kitab ni sebut 4 syarat tu. Satu lelaki, merdeka, berakal waras, datang. Orang dia waras tu, 40 orang tu dia ambil kira. Kemudian, betul. Semua ni orang ni memang ahli Korea sini. Bukan kira orang luar. Kan? Tiba-tiba nak buat solat Jumaat, tengok ahli Korea ada 35 orang. 5 orang ni bukan Korea kita, Korea luar, kena tunggu. Nanti cari lagi 5 orang, telefon suruh datang. Tak boleh buat solat Jumaat kan. Tu. Kena cukup ya. Okey. Kemudian dia kata mengarang, adapun kaum wanita, hamba, orang musafir, maka solat Jumaat tidak sah dengan mereka. Nak diambil kira lah ni. Kalau dia orang ni tak boleh ambil kira. Yakni mereka bukan ahli solat Jumaat dan tidak boleh dikira dalam 40 orang jemaah solat Jumaat. Dia kata. Kerana solat Jumaat tidak wajib ke atas mereka. Tak wajib. Bagi mereka ni tak wajib. Oleh itu, ia tidaklah sah dengan mereka sama seperti kanak-kanak. Supaya kanak-kanak yang belum balik ni, dia tak ada kewajipan. Dia orang pergi ni dapat sunat je. Dia bukan tahap wajib. Tapi dia masuk kepada kategori sunat. Kita dah bahas sebelum ni. Orang musafir, perempuan, orang sakit, kanak-kanak. Ni semua tak wajib. Kalau dia pergi, dia boleh dapat sunat saja dia tahu. Kemudian dia tersebut kat sini, adakah solat Jumaat sah dengan orang-orang bermukim yang tidak bermustautin? Kan? Dia ada 2 kategori. Yang betul-betul ahli qaryah sini, duduk berkampung sini, bermustautin sini. Ada yang jenis bermukim, dia memang duduk ke sini tapi lebih daripada had musafir. Dia jadi sebut sebagai bermukim. Kan? Boleh tak dia kata? Adakah sah solat Jumaat dengan orang-orang yang bermukim yang tidak bermustautin? Dia kata. Dalam persoalan ini terdapat dua wajah. Dia kata. Ada dua pandangan. Dia kata. Yang pertama, Abu Ali bin Abi Hurairah berkata. Dia kata. Abu Ali bin Abi Hurairah rahimahullah berkata, solat Jumaat sah dengan mereka. Maksudnya kalau guna orang bermukim, bukan orang memustautin orang kampung ini betul, tapi dia memang dah memukim kat sini. Maka dia kata sah dengan mereka kerana solat Jumaat wajib ke atas mereka. Jadi solat Jumaat tu wajib. Contoh, tuan-tuan pergi
Memang nak duduk kat satu tempat tu 3 bulan kat sana, ada bermukim kat sana kan. Tapi kita bukan nak bermastautin kat sana. Tapi kita duduk kat sana tu, kita dah bermukim dan solat Jumaat kita tu wajib dekat Qaryah tu. Maka pada ketika itu kita ni boleh diambil kira ikut pendapat yang pertama tadi. Kita ni boleh diambil kira sebagai ahli Qaryah itu untuk mencukupkan bilangan orang solat Jumaat. Okey, dia kata. Oleh itu ia sah dengan mereka, sama seperti orang yang bermastautin. Itu yang pertama, pendapat yang pertama oleh Abu Ali bin Abi Hurairah. Kemudian yang kedua kata Abu Ishaq Al-Marwazi rahimahullah pula berkata, ia tidak sah. Dia kata tak sah dengan mereka kerana Nabi SAW telah keluar ke Arafah dan bersama baginda ada penduduk Mekah. Nabi ketika mana Nabi dia buat haji yang terakhir, Nabi ada pergi ke Arafah. Nabi ni pernah keluar pergi ke Arafah dan Nabi sampai dekat Arafah tu ada penduduk orang Mekah. Nabi ni orang Madinah. Orang Madinah, Nabi pergi ke Mekah, kemudian Nabi pergi ke kawasan Arafah. Sampai kawasan Arafah, orang wukuf dekat Arafah itu, dekat kawasan itu memang ada orang penduduk Mekah, dia kata. Tetapi baginda tidak mendirikan salat Jumaat. Nabi tak buat salat Jumaat di sana bersama dengan orang-orang penduduk Mekah. Padahal mereka di tempat itu merupakan orang bermukim. Sedangkan dah sampai ke situ, mereka tu dah bermukim dekat situ. Kata pengarang, yang tidak bermastautin. Bukan maksudnya mastautin terus, tapi maksudnya dah sampai itu, dah berada pada level bermukim. Seandainya solat Jumaat itu sah dengan mereka, nescaya baginda mendirikannya bersama dengan mereka. Jadi Abu Ishaq Al-Marwazi dia ambil satu dalil. Dia ceritakan bahawa Nabi ni pernah pergi ke Arafah. Sampai ke Arafah ada orang-orang yang duduk dekat sana, orang Mekah, tapi Nabi tak buat solat Jumaat. Maka dia ambil dalil ini, mengatakan dengan orang yang bermukim tu tak boleh diambil kira. Okey, itu pendapat yang kedua. Habis itu matan dia. Kemudian baru kita pergi kepada syarah kepada matan, kepada huraian. Okay. Kita malam ni ada tahlil arwah, saya rasa ada tahlil arwah malam ni. Lambat ni kan? Belum, yang Isya lagi 8 berapa? 8.44. Belum lagi. Awal lagi ya. Okey, lagi bumi. Okey, kita tengok huraian. Takhrij hadis ni kata. Hadis Jabir. So, ni untuk tajuk ini, bilangan ahli solat Jumaat ini, dia merujuk kepada hadis-hadis Jabir. Asas yang membincangkan bilangan ahli untuk solat Jumaat ni, dalam mazhab kita berpegang kepada hadis Jabir ni. Dia kata, hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan di atas adalah dhaif. So, bila dia bawakan ni sebagai dari sudut matan nanti, dia letakkan hadis. Bila sesuatu hukum tu nak ditetapkan oleh ulama-ulama dan mazhab kita, dia mesti ada asas. Asas daripada Quran, daripada hadis. Sebab nak jadi hukum. Dan bila nak berhujah dengan hukum ni, dia kena benda tu hadis yang sahih. Nak jadi hukum ni bukan boleh benda dhaif, benda lemah kan. Quran jelaslah, Quran mutawatir, tak ada masalah. Tapi apabila dia menggunakan hadis tu nak menjadikan satu sandaran, asas pada agama, dia kena level daripada level yang tinggi. Kalau jenis hadis palsu tak boleh pakai, hadis dhaif jidan tak boleh. Ada standard yang diletakkan oleh ulama, hadis-hadis yang boleh kita guna pakai untuk menjadi hujah dalam agama. Tambah melibatkan benda hukum, melibatkan benda akidah, tu sangat yang berat oleh para ulama. Ada level dia. Jadi dia takhrijkan hadis ni, nak bagi kita faham. Dia kata takhrij hadis Jabir ni. Hadis Jabir radhiyallahu anhu yang disebutkan di atas adalah dhaif, dia kata. Ia diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan lain-lainnya dengan isnad yang dhaif. Maksudnya sanad itu adalah dhaif. Sanad ni maksudnya nama-nama perawi yang meriwayatkan tu ada kelemahan atau dhaif, dia kata. Dan mereka menghukumkan sebagai dhaif, para ulama. Dia kata Al-Baihaqi rahimahullah berkata hadis seumpama ini tidak boleh dijadikan hujah. Tengok tu. Sedangkan dalam mazhab kita dia ambil dah hadis tu kan, jadi hujah. Ni kata Baihaqi tak boleh dijadikan hujah hadis tu, dia kata. Huraian dan komen nas matan. Itu tadi dari sudut yang dikatakan lemah, dari sudut isnad, sanad dia.
Kemudian dia pergi pula kepada matan. Matan ialah tag hadis tu sendiri. Bagaimana suasana, keadaan tag itu. Saya rasa dekat Isya kita berhenti awal sikit malam ni sebab kita ada tahlil tahlil lepas Isya. Saya rasa kita berhenti kat situ. InsyaAllah nanti kita sambung pada kuliah akan datang. Kita akan tengok bilangan isu-isu berkaitan bilangan ahli solat Jumaat. Lepas ni dia cerita tentang jenis 3 orang, ada 35 orang, 39 bersama dengan imam, adakah cukup, ada uraian-uraian bilangan 40 tu. InsyaAllah kita tengok pada kuliah yang akan datang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.